Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perkara solat ni, solat jamak ni memang ada hadis-hadis nabinya yang Nabi SAW yang melakukan solat jamak dalam keadaan Nabi tidak bermusafir pun sebenarnya. Jadi memang bukan tidak ada hadisnya, ada hadisnya. Cuma kalau kita nak melihat kepada maksud hadis ni, kita tak boleh nak ambil maksud yang dilakukan oleh Nabi itu dengan kefahaman kita. Sebab itulah maknanya hadis dan Al-Quran ini tak boleh kita semudah-mudahnya baca dan kita terus amalkan tentang hukum hakam yang berkaitan daripada apa yang kita faham daripada hadis dan Quran itu. Kita mesti kembali kepada ulama. Kerana ulama ni mereka adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang sangat mencukupi untuk mereka memahami tentang asbabun nuzul, sebab penurunan hadis, dari segi balaghah, mantik, dari segi maksudnya, dari segi berbagai-bagai perkara lah yang berkaitan dengan apa yang Nabi SAW lakukan itu. Jadi kita tak boleh baca hadis tengok oh Nabi pernah buat, aku pun nak buat juga. Kan, walaupun saya sebutkan memang ada hadisnya yang menyebutkan tentang perkara tersebut, tetapi bukannya itu sebagai suatu dalil yang kita boleh buat secara bermudah-mudah dengan perkara tersebut, ya. Baik, jadi kita balik kepada ulama. Maka ulama dalam masalah fiqh ni adalah ulama yang mana dipanggil ulama mazhab lah, ulama mazhab, kerana kita kalau dari segi bab hati ni panggil ulama tasawuf, ulama sufi, kalau dari segi tauhid dipanggil ulama akidah lah, ulama tauhid. Tapi kalau dari segi hukum hakam bab semayang ni panggil ulama fiqh. Maka ulama fiqh dalam kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita merujuk kepada empat mazhab kita lah. Baik, jadi dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah. Ni yang dikatakan balik kepada ulama ni. Jadi tak boleh lah sebenarnya kita melakukan perkara tersebut, kerana dalam mazhab kita ataupun dari segi dari mu'tabarnya, jumhurnya, kita tidak melihat mana-mana mazhab yang menyatakan boleh untuk kita buat solat jamak dalam keadaan kita tidak bermusafir, jadi maknanya kalau kita duduk rumah, jalan-jalan kan, kemudian kita ada kesukaran. Kesukaran tu bukanlah kesukaran yang sangat-sangat mendesak, tiba-tiba kita nak buat jamak dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tengok dalam empat-empat mazhab, khasnya mazhab Syafi'i kita, memang tidak ada perkara itu yang diperbolehkan. Kesukaran yang ada dalam mazhab Syafi'i kita, kalau disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri pun, disebutkan juga oleh Imam Nawawi, yang boleh jamak ni antara kesukaran yang diperbolehkan ialah ketika mana kita dalam keadaan sakit yang terdesak. Yang tu memang ada, ataupun dalam keadaan hujan. Itu dalam mazhab Syafi'i memang ada sebut perkara tersebut lah, dalam keadaan hujan yang sangat lebat, kerana ada kesukaran jugalah sebenarnya. Jadi untuk melakukan solat jamak dalam keadaan tidak bermusafir tetapi ada sedikit kesukaran, maka tidak boleh lah. Sedikit kesukaran tu maksudnya bukanlah kesukaran yang mendesak. Jadi kesukaran-kesukaran atau masyakkah-masyakkah yang memboleh, masyakkah ni maknanya susah payah lah, yang membolehkan kita untuk bermusafir tu, kita kena faham juga masyakkah tu ataupun kesusahpayahan tu setakat mana yang dikatakan boleh itu. Bukannya kita main ukur dengan akal kita sendiri, aku ni susah ni kan, terus jamak, bukan begitu. Maknanya kalau sakit pun, kalau ikut Ustaz Azhar itu, dia kata apa, bukan sakit gigi sikit tiba-tiba nak jamak, bukan begitu. Maksudnya yang dikatakan boleh jamak tu kesukaran yang memang sangat-sangat diperlukan, macam tu. Jadi kalau saya nak jawab, maknanya tak boleh lah. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh. Sebagai jalan ihtiyatnya, oleh kerana ulama tidak berpegang kepada perkara tersebut, kita janganlah semudah sewenang-wenangnya bermudah kita melakukan perkara tersebut. Sebab dia berkaitan dengan solat kita. Bila solat kita tidak sah, esok bagaimana kita nak jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita kata, ya Allah, aku ni dalam keadaan susah. Nanti kalau Allah tanya balik, susah payah kamu setara mana kan, sehingga kamu melakukan solat jamak ni. Jadi tentang perkara itu mungkin diterima ataupun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya jangan kita bermudah-mudah dengan hukum hakam yang berkaitan dengan solat yang wajib ni, solat fardu yang wajib ni, yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau ditanya esok, daripada mana dalil kamu dapat perkara ini kan, jadi kita nak jawab macam mana? Kalau kita kata aku sekadar membaca, adakah hujah kita di hadapan Allah itu akan melepaskan kita daripada menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala?
Jadi agama ni kita perlu sentiasa berwaspada ataupun lebih mengambil jalan wara', jalan yang kita berhati-hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perkara ini yang berkaitan dengan dosa pahala kita, berkaitan dengan kematian kita dalam alam kubur nanti, dan berkaitan dengan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya nak jawab, saya kata tak boleh. Jadi kalau kembali kepada ulama kita, maka tidak boleh dalam keadaan yang kita bukan bermusafir, dalam keadaan kita ada kesusah payahan yang sedikit untuk kita melakukan solat jamak, maka dalam mazhab Syafi'i kita katakan tidak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala.